Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Cikgu Asha daripada SMK Sultanah Bahiyah, guru matematik anda. Baiklah, hari ini kita akan lihat apa yang akan kita pelajari ialah standard kandungan kita ialah 3.1 iaitu rumus algebra. Standard pembelajaran kita ialah 3.1.1 membentuk rumus berdasarkan situasi. 3.1.2 menukarkan perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Baiklah, cuba lihat rajah yang cikgu bagi. Alisa telah membeli sehelai kemeja dan sepasang kasut untuk dihadiahkan kepada adiknya sempena hari lahir adiknya yang ke-13 tahun. Berapakah harga yang perlu dibayar oleh Alisa? Daripada soalan ini kita dapat menentukan harga yang perlu dibayar oleh Alisa iaitu RM40 tambah RM60 bersamaan dengan RM100. Baiklah, kita lihat pula rajah yang sama, cuma cikgu tukarkan nilai ringgit ke dalam bentuk pemboleh ubah iaitu X dan Y. Jadi kita lihat soalannya. Alisa telah membeli sehelai kemeja dan sepasang kasut untuk dihadiahkan kepada adiknya sempena hari lahir adiknya yang ke-13 tahun. Berapakah harga H yang perlu dibayar oleh Alisa? Jadi di sini kita akan dapat harga yang perlu dibayar oleh Alisa ialah H sama dengan X tambah Y. Baik, kita lihat soalan yang pertama. Sebuah kelab kebudayaan akan membuat persembahan pada malam kebudayaan peringkat sekolah. Jadual menunjukkan bilangan penari mengikut jenis tarian dan bangsa yang diwakili oleh abjad seperti dalam jadual. Jenis tarian Sumazau, Kuda Kepang dan Singa, bangsa Melayu, Cina dan India. Jadi kamu perhatikan jadual tersebut dan kita lihat abjad A, B dan C dikenali sebagai pemboleh ubah. Baik, kita lihat soalan. Berdasarkan jadual, terbitkan rumus untuk setiap perkara rumus berikut. A, S, bilangan penari berbangsa Cina. B, soalan dia nak D, bilangan penari tarian kuda kepang. Dan W, bilangan penari India dan Melayu. Baiklah, kita tengok penyelesaian soalan ini. Cikgu salin semula jadual dan kamu lihat. Sekarang ini S. S ialah bilangan penari berbangsa Cina. Jadi kita lihat berbangsa Cina, cikgu dah highlightkan di situ 2C, B dan 3A iaitu Sumazau, Kuda Kepang dan Singa. Baiklah, di sini kita boleh tulis sebagai S sama dengan 2C tambah B tambah 3A. Baik, kita lihat soalan B. D, bilangan penari tarian kuda kepang. Maaf di situ. Jawapannya adalah D sama dengan 2B tambah B tambah 5B. D sama dengan 8B. Maafkan saya tersilap numberingkan, bulatkan jawapan tu ya. Tapi jawapannya D sama dengan 8B. Baik, seterusnya kita lihat soalan C. W, bilangan penari India dan Melayu. Dia nak bilangan penari India dan Melayu, di mana penari Melayu A tambah 2B tambah 2C dan India 2A tambah 5B tambah C. Jadi kita lihat di sini jawapannya adalah W sama dengan 3A tambah 7B tambah 3C. Baik, seterusnya
kita lihat di sini, W adalah perkara rumus. Perkali bagi perkara rumus ialah 1. Kuasa pemboleh ubah bagi perkara rumus mestilah 1. Okey. Baik. Tips bagi tajuk ini iaitu rumus dibentuk dengan menghubungkan beberapa pemboleh ubah. Perkara rumus boleh ditulis di sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebaiknya, tulislah di sebelah kiri. Pemboleh ubah dalam sesuatu rumus boleh diwakili dengan huruf A hingga Z. Okey, baiklah sekarang cuba kita uji diri sendiri. Padankan yang berikut dengan rumus yang betul. Padankan yang berikut dengan perkara rumus yang betul. Okey, baiklah. Ini adalah soalannya dan ini adalah pilihan jawapan. Jadi, pelajar-pelajar boleh cuba sekarang. Baiklah, kita lihat. Okey, S ialah perkara rumus bagi S sama dengan 1/2D. Kemudian, L ialah perkara rumus bagi L sama dengan 2 pi R. Kemudian A sama dengan 4 pi R kuasa 2. Okey, soalan 2. Suzy menjual 2 jenis kek pada harga yang berlainan. Kek coklat dijual pada harga RM3 sepotong, manakala kek keju dijual pada harga 2 kali ganda harga kek coklat. Sempena pembukaan cawangan baru, dia memberikan diskaun 10% untuk semua jenis kek. Terbitkan pengiraan harga jualan kek jika M potong kek coklat dan N potong kek keju berjaya dijual. Baiklah, kita lihat. Okey, saya highlightkan di sini iaitu 2 jenis kek. Kek coklat pada harga RM3 sepotong, kek keju 2 kali ganda harga kek coklat. Kemudian diskaun 10%. Okey, kemudian harga jualan kek Z jika M potong kek coklat dan N potong kek keju berjaya dijual. Baiklah, daripada perkara penting yang saya highlightkan di sini dapat kita simpulkan. Okey, 2 jenis kek iaitu kek coklat RM3 sepotong. Kemudian kek keju 2 kali ganda. 2 kali ganda bermaksud 2 darab. Okey, 2 darab 3. Jadi kita akan dapat RM6. Okey. Seterusnya, rumus pengiraan harga jualan iaitu Z. Bilangan kek coklat darab dengan harga. Cikgu warnakan dengan warna biru. Kemudian tambah bilangan kek keju darab harga. Darab dengan diskaun. Cikgu warnakan 3 warna yang berbeza iaitu biru, merah dan juga hitam. Okey. Kemudian kamu lihat di situ. Bilangan kek coklat ialah M. Jadi darab dengan 3. Tambah bilangan kek keju iaitu N. Darab dengan harga iaitu RM6. Okey, kemudian darab dengan 100% tolak dengan 10%. Maksudnya kita akan tolak terus di sini iaitu diskaun tadi. Okey, jadi kita dapat RM3M tambah RM6N darab dengan 90%. Jadi sekarang kita lihat 3M tambah 6N darab 0.9, di mana 0.9 adalah 90% yang kita tukarkan kepada perpuluhan. Baik. Kemudian di sini abaikan RM atau unit bagi membentuk persamaan. Okey, 0.9 kita darabkan dengan 3M tambah 6N. Jadi Z sama dengan 2.7M tambah 5.4N. Okey, baik. Soalan yang ketiga. 3 orang sahabat baik, Siti, Hawa dan Lisa, ingin membeli hadiah kepada guru kelas mereka sempena Hari Guru. Okey.
Jadi kita lihat Siti, Hawa dan Lisa. Okey, Siti mempunyai RMP. Hawa mempunyai RM50 lebih daripada Siti. Kemudian Lisa mempunyai RMQ kurang daripada Siti. Jadi kita lihat apa yang perlu kita lakukan. Sekarang tulis rumus bagi jumlah wang mereka. Bagi penyelesaian soalan ini, kita boleh tulis Siti sama dengan P, Hawa P tambah 50. Lisa P tolak Q. Baik. Jadi, jumlah wang mereka kita boleh tulis sebagai J. Jadi, jumlah wang Siti tambah jumlah wang Hawa tambah jumlah wang Lisa. Kemudian, J sama dengan P tambah P tambah 50 tambah P tolak Q. Baik, sekarang kita lihat apa yang berlaku adalah kita kena lakukan proses kembangan iaitu P tambah P tambah 50 tambah P tolak Q. Jadi kita akan permudahkan P. Jadi kita akan dapat 3P tambah 50 tolak Q. Baiklah, sekarang kita lihat uji diri 2. Okey, so kita lihat di sini. Okey, padankan jawapan yang betul. Y sama dengan MX tambah C. 3X tambah 4Q tolak 3. S sama dengan RS tambah 7. S kuasa 2 tambah T tambah 3. Jadi, kita sesuaikan jawapan yang betul. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Perkara rumus kerana per kali bagi Y ialah 1. Okey, 3X tambah 4Q tolak 3. Tiada perkara rumus kerana per kali bagi X bukan 1. Okey, dalam soalan ini, okey, 3X per kali bagi 3X ialah 3. Jadi bukan 1. Sebab itulah ia bukan perkara rumus. Kemudian kita tengok S sama dengan RS tambah 7. S bukan perkara rumus kerana terdapat S di kedua-dua belah. Okey, baik. Soalan yang terakhir, S kuasa 2 sama dengan T tambah 3. Tiada perkara rumus kerana kuasa bagi S ialah kuasa 2, iaitu bukan sebutan linear. Baiklah, sekarang kita lihat soalan yang keempat. Cari luas bagi segi 4 tepat berikut. Jadi kita lihat panjang, darab, lebar. Jadi rumus bagi mencari luas sebuah segi 4 tepat ialah luas sama dengan panjang, darab, lebar. Okey, kalau kita lihat di sini, panjang, darab, lebar. Okey. Kemudian kita tuliskan L ialah mewakili luas, P mewakili panjang dan L yang kecil itu adalah lebar. Jadi kita permudahkan L sama dengan PL. Okey, baiklah pelajar. Daripada rumus inilah kita boleh tukarkan rumus jika kita hendak mencari panjang atau lebar. Okey, jadi kita lihat. Okey, lebar sama dengan luas bahagi panjang. Okey, baik. Seterusnya kita lihat soalan yang kelima. Okey. Ungkapkan pemboleh ubah dalam tanda kurung sebagai perkara rumus. Okey, baiklah di sini cikgu akan tekankan konsep kaedah persamaan. Okey, jadi kita lihat di sini soalan A iaitu X sama dengan Y tambah Z. Jadi penyelesaian bagi soalan ini ialah X, kita lihat di sini, X tolak Z sama dengan Y tambah Z tolak Z. Okey, jadi kita lihat dalam soalan ini dia hendak kita jadikan Y sebagai perkara rumus. Jadi sebelum itu kita lihat Y berada dengan Z iaitu Y tambah Z. Jadi bagaimana kita nak hapuskan Z?
Okey, maksudnya nak jadikan Z itu adalah sifar. Jadi kita akan tolakkan Z. Kalau lihat situ, cikgu dah warnakan dengan warna yang merah. Jadi bila kita tolakkan Z di sebelah kanan, kiri pun kita tolakkan dengan Z. Okey, jadi kita akan lihat X tolak Z sama dengan Y. Jadi kita boleh tulis sebagai Y sama dengan X tolak Z. Soalan 5B. Okey. B sama dengan 2S tolak M. Jadi perkara rumus yang dikehendaki adalah M. Jadi apa perlu kita buat? Okey, yang pertama sekali kita tengok M berada dengan 2S. Jadi kita kena hapuskan 2S. Jadi bagaimana kita nak hapuskan 2S? Maksudnya kita nak jadikan 2S tu sifar. Jadi kita akan tolak dengan 2S. Jadi bila di sebelah kiri kita akan tolak dengan 2S bermaksud bila di sebelah kanan kita tolakkan 2S, di sebelah kiri pun kita akan tolakkan dengan 2S. Jadi kita akan dapat di sini. Okey. 2S tolak 2S dan sama dengan sifar dan akan tinggal hanya negatif M. Okey, bila negatif M, jadi kita nak jadikan dia positif. Kita tak mau negatif. Jadi kita nak jadikan dia positif, jadi kita darabkan dengan negatif 1. Negatif 1 kita tandakan dengan warna yang hijau. Jadi cikgu dah letakkan di situ warna hijau. Okey, kita darabkan negatif 1 darab M. Jadi kita akan dapat M. Jadi, negatif 1 juga kita akan darab dengan B tolak 2S. Okey, B tolak 2S. Jadi, di sini kita perlu lakukan kembangan, iaitu kita akan dapat negatif B tambah 2S. Okey, jadi kita boleh tulis M sama dengan negatif B tambah 2S. Okey, baiklah. Jadi, kalau kita lihat di sini pula, negatif B. Okey, kita sebolehnya letakkan positif di hadapan. Jadi kalau kita lihat di sini, M sama dengan negatif B tambah 2S. Jadi kita jadikan dia positif, duduk di depan. Jadi maksudnya M sama dengan 2S tolak B. Okey, cikgu harap kamu jelas. Kerana sebaiknya nilai selepas sama dengan letakkan nombor positif di hadapan. Okey. Baik. Sekarang ini kita lihat soalan C. P sama dengan Q per 2R. Jadi di sini dia nak Q sebagai perkara rumus. Jadi bila nakkan Q sebagai perkara rumus, Q berada dengan 2R. Jadi bahagi 2R. Jadi kita nak jadikan dia Q bermaksud 2R kita akan permudahkan. So, kita akan dapat Q. Iaitu kita darabkan 2R kepada kedua-dua belah persamaan. Okey. Jadi, 2PR sama dengan Q. Jadi, kita boleh tulis sebagai Q sama dengan 2PR. Okey. Iaitu di mana Q diungkapkan sebagai perkara rumus dalam sebutan P dan R. Okey, Q diungkapkan dalam sebutan P dan R. Q ni bermaksud tajuk lah. Kalau kita buat karangan mesti ada tajuk. Jadi tajuk mesti letak di depan. Okey, jadi di sini pun kalau disebut perkara rumus, maksudnya perkara rumus seeloknya kita letakkan di depan. Okey, baik. Seterusnya soalan D. T sama dengan R tolak S per dengan negatif 3. Jadi kita nak jadikan dia R sebagai perkara rumus. Okey, apa yang perlu kita buat ialah kita darabkan kedua-dua belah dengan darab 3. Darab dengan negatif 3. Jadi kita akan permudahkan. Okey, kamu fokus kepada yang warna merah sebab cikgu dah letak darab negatif 3 di sebelah kanan dan cikgu letakkan juga negatif 3 di sebelah kiri. Okey, darab dengan negatif 3 di sebelah kiri. Kemudian yang mana kita boleh permudahkan, kita akan permudahkan. Okey, kemudian tinggallah negatif 3T
sama dengan R tolak S. Jadi sekarang ini kita nak R. Masih lagi ada gangguan iaitu tolak S. Jadi bagaimana kita nak hilangkan S ni? Nak tinggalkan R. Jadi kita akan tambah dengan S. Jadi tambah S di sebelah kanan dan juga tambah S di sebelah kiri. Jadi kita akan dapat negatif 3T tambah S sama dengan R. Jadi seperti biasa, kita tuliskan perkara rumus di hadapan iaitu R sama dengan S tolak 3T. Okey, jadi R diungkapkan dalam sebutan S dan T. Baik, soalan ke-6 ini, okey, cikgu gunakan kaedah yang lebih mudah. Okey, soalan 1 hingga 5 cikgu lebih fokuskan kepada pemahaman konsep. Okey, bagaimana kamu nak tukar perkara rumus dan nak menyelesaikan soalan melibatkan perkara rumus. Jadi sekarang ni kita tengok ungkapkan pemboleh ubah dalam tanda kurung sebagai perkara rumus. Jadi cikgu gunakan kaedah alternatif. Okey, cuba lihat. Okey, so kita nak M. Okey, M. Jadi yang mengganggu Z sama dengan M tolak QP. Jadi M, okey, kita boleh tukarkan M tolak QP sama dengan Z. Dalam kes ini, kita tak ubah apa-apa pun. Kita hanya tukarkan kedudukan sahaja. Okey, so kalau kamu lihat, yang cikgu tulis sekarang ini adalah sama dengan soalan. Cuma kedudukan sahaja. Baik, jadi kita nak M. Jadi kita ubah. Okey, tolak QP. Okey, akan jadi tambah QP. Ini kaedah alternatif. Okey. So, bila M tolak, kita sebut tolak QP. Jadi, bila kita pindahkan dia, okey, bila dia merentas sama dengan itu, dia akan tukar operasi. Jadi, tambah QP. Jadi, jawapannya adalah M sama dengan QP. Baik. Soalan B. Ungkapkan pemboleh ubah dalam tanda kurung sebagai perkara rumus. Jadi kita lihat di sini soalannya berada dengan 4/5 tambah B. Okey, soalannya 3A sama dengan 4/5 tambah B. Jadi B berada dengan 4/5 tambah B. So bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini? So kita lihat anak panah yang berwarna merah dan yang berwarna biru yang telah cikgu letakkan di situ. Jadi kita tukar sahaja kedudukan. Okey. Jadi kita lihat 5 tambah B sama dengan 4/3A. Okey, kamu boleh lihat Okey, yang biru naik ke atas, yang merah turun ke bawah. Jadi kita lihat di sini. Okey. Soalan memerlukan B sebagai perkara rumus. Jadi kita akan ubah 5. Okey, jadi dia akan jadi B sama dengan 4/3A tolak 5. Jadi tambah 5, kita ubah, dia akan jadi tolak 5. Okey, baik. Sekarang kita lihat contoh yang ke-7. Ungkapkan pemboleh ubah dalam tanda kurung sebagai perkara rumus. Okey. Jadi A sama dengan X X sama dengan punca kuasa 2Y. Jadi apa yang perlu kita buat dalam soalan ini ialah kita pindahkan punca kuasa 2 menjadi kuasa 2, iaitu Y sama dengan X kuasa 2. Okey, cikgu harap kamu jelas Kita nak Y. Jadi Y sebagai perkara rumus. Yang mengganggu Y sekarang adalah punca kuasa Y. Okey, jadi sekarang ini punca kuasa 2 bila dia pindah dia akan jadi kuasa 2. Jadi Y sama dengan X kuasa 2. Baik, sekarang kita lihat soalan yang ke-7. Okey. A sama dengan B kuasa 2. Okey, dalam soalan ini dikehendaki B sebagai perkara rumus. Jadi kita kena ubah kuasa 2 menjadi punca kuasa 2. Okey, so kuasa 2 akan menjadi punca kuasa 2 apabila dia melepasi tanda sama dengan. Okey, baik. Okey, baiklah. Okey, hari ini
Setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah, hari ini kita akan tengok balik apa yang telah kita belajar. Okey, yang pertama, kita dah belajar bagaimana membentuk rumus berdasarkan kepada suatu situasi. Okey, yang kedua, kita mengenal ciri-ciri dan perkara rumus. Baiklah, yang ketiga, kita belajar bagaimana menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Baiklah, sekian dulu daripada saya, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.